Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya berharap semua rakyat Malaysia sentiasa sihat di mana-mana anda berada. Dengan kes jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat, marilah kita sama-sama terus mematuhi SOP agar dapat membendung penularan virus ini. Pagi tadi saya sedih membaca berita bahawa lebih 10,000 pegawai dan anggota polis dikuarantin, manakala sekurang-kurangnya 200 disahkan positif COVID-19 dan sedang dirawat. Saya mendoakan kesembuhan segera buat pegawai dan anggota polis di seluruh negara. Moga sentiasa dilindungi dalam menjalankan amanah. Ini adalah realiti cabaran yang dihadapi Barisan Hadapan setiap hari. Saya juga berterima kasih kepada semua Barisan Hadapan atas pengorbanan anda. Yakinlah, kerajaan akan terus memastikan Barisan Hadapan mendapat sokongan yang diperlukan dalam menghadapi peperangan menentang COVID-19 ini. Hari ini saya akan berkongsi laporan laksana yang ke-27 serta status pelaksanaan inisiatif-inisiatif penjana dan disusuli ulasan isu semasa. Di bawah penjana, inisiatif telah dikategorikan kepada 3 matlamat utama: memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, kita mulakan dengan matlamat pertama penjana, iaitu memperkasakan rakyat. Pertama, program bantuan sosial bagi golongan mudah terjejas. Kerajaan telah memperuntukkan pemberian RM300 secara one-off kepada golongan mudah terjejas seperti OKU dan Ibu Tunggal yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta sukarelawan program khidmat bantu di rumah. Sehingga 16 Oktober, sejumlah RM66.56 juta telah disalurkan dan juga telah memanfaatkan 221,850 penerima. Bagi ibu tunggal yang bukan penerima bantuan JKM, bolehlah mengemukakan permohonan selewat-lewatnya pada 31 Oktober melalui beberapa saluran termasuk Pejabat Pembangunan Negeri, JKM Negeri, Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri atau di portal rasmi www.jpw.gov.my. Inisiatif kedua adalah program subsidi upah, PSU. Sehingga 16 Oktober, sebanyak RM11.998 bilion subsidi upah telah diluluskan untuk memanfaatkan lebih 322,150 majikan serta lebih 2.639 juta pekerja. Alhamdulillah, PSU adalah antara inisiatif yang paling dimanfaatkan di bawah pakej prihatin dan penjana oleh majikan. Ada yang sehingga 9 bulan keseluruhannya. Fasa seterusnya PSU 2.0, PSU 2.0 akan bermula pada 1 Oktober ini. Sebagai peringatan, majikan masih boleh memohon untuk PSU 2.0 di bawah pakej Kita Prihatin yang dibuka sehingga 31 Disember 2020. Ketiga, program insentif pengambilan pekerja dan juga bantuan latihan. Secara keseluruhannya, sehingga 16 Oktober, seramai 58,822 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program ini. Jumlah ini merangkumi 46,838 orang di bawah umur 40 tahun, 7,168 orang bagi golongan berusia di antara 40 hingga 60 tahun, serta 302 orang kurang upaya dan 4,514 perantis. Menurut data yang diperolehi, pengambilan pekerjaan 5 sektor tertinggi adalah dalam sektor pembuatan, perkhidmatan, perdagangan borong dan runcit termasuk pembaikan kenderaan, penginapan dan perkhidmatan makanan dan juga pembinaan. Keempat, program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Program ini bertujuan menyediakan tenaga kerja yang dapat memenuhi kehendak industri sekaligus meningkatkan peluang pekerjaan. Sehingga 16 Oktober,
seramai 102,290 individu telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan. Bagi mereka yang berminat, sila layari laman web kementerian dan agensi yang terlibat. Nasihat dan panduan mencari pekerjaan juga tersedia di bawah inisiatif ini. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya ingin berkongsi pencapaian di bawah matlamat kedua penjana, iaitu melonjakkan perniagaan. Pertama, pembiayaan PKS penjana. Kerajaan telah memperuntukkan dana berjumlah 2 bilion ringgit dan memberi keutamaan kepada PKS dari pelbagai sektor perniagaan yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank sebelum ini. Sehingga 16 Oktober 2020, sebanyak 4,176 permohonan PKS telah diluluskan dengan nilai pinjaman sebanyak 930.4 juta ringgit. Kedua, pembiayaan sektor pelancongan penjana dengan jumlah peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit. Inisiatif ini bertujuan untuk menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan dalam sektor pelancongan yang terkesan dengan COVID-19. Sehingga 16 Oktober, terdapat 397 PKS yang telah menyerahkan permohonan mereka. Dan daripada jumlah ini, sebanyak 162 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pembiayaan sebanyak 28.8 juta ringgit. Ketiga, skim pemulihan perniagaan tekun ataupun Tekun Business Recovery Scheme yang khas diberikan kepada PKS Mikro. Sehingga 16 Oktober, sebanyak 77.4 juta ringgit telah disalurkan di bawah TBRS yang telah memanfaatkan 11,683 PKS Mikro. Antara perniagaan yang dibangunkan melalui pembiayaan TBRS ini termasuk bengkel-bengkel kenderaan, kedai-kedai runcit serta pembuatan kraf tangan. Keempat adalah pembiayaan mikrokredit penjana di bawah BSN, Bank Simpanan Nasional. Sehingga 16 Oktober, sebanyak 133.3 juta ringgit telah disalurkan bagi memanfaatkan 3,668 PKS Mikro, merangkumi bidang peruncitan dan perkhidmatan. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya akan berkongsi matlamat ketiga penjana, iaitu merangsang ekonomi. Pertama, sokongan bagi industri pertanian dan makanan. Inisiatif ini diperkenalkan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian dan makanan melalui suntikan pembiayaan di samping menyediakan modal pusingan untuk petani, peladang dan nelayan. Daripada jumlah peruntukan sebanyak 400 juta ringgit, 350 juta ringgit merupakan peruntukan di bawah skim pembiayaan mikrokredit Agrobank. Sehingga 16 Oktober, sebanyak 30.3 juta ringgit telah disalurkan di bawah skim ini bagi memanfaatkan 3,759 PKS Mikro Pertanian. Selain skim pembiayaan mikrokredit, inisiatif ini juga merangkumi insentif memudah cara mobiliti pekerja pertanian kepada syarikat perintis dan sumbangan setara ataupun in-kind bagi menyokong pertanian bandar. Kedua, kempen e-commerce untuk perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana atau penjana MSME, e-commerce campaign. Kempen ini diterajui oleh MDEC, Malaysian Digital Economy Corporation, yang dilancarkan pada hujung bulan Jun untuk membantu perniagaan tempatan, meningkatkan produktiviti dan pengoperasian mereka melalui penerapan e-commerce dan pendigitalan. 20 pelantar e-commerce telah menyokong usaha ini sebagai rakan pelaksana strategik. Sehingga bulan Oktober, lebih 45,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS baru telah mendaftar bersama rakan strategik tersebut dan lebih 115,000 PMKS telah mendapat manfaat yang pelbagai. Jumlah jualan yang telah berjaya dijana melalui kempen ini adalah melebihi 332 juta ringgit.
Ketiga, inisiatif Penjana Shop Malaysia Online. Inisiatif ini bertujuan untuk menggalakkan pembelian barangan penjual tempatan secara atas talian melalui pemberian voucher digital. Inisiatif ini disertai 22 pelantar e-commerce sebagai rakan strategik dan dibiayai bersama oleh kerajaan. Alhamdulillah, sejak dilancarkan pada 1 Ogos, Penjana Shop Malaysia Online telah berjaya menjana jualan bernilai 896 juta ringgit dan memanfaatkan 7.8 juta pengguna serta lebih 213,000 penjual tempatan dari seluruh negara. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada MDEC dan rakan strategik pelantar e-commerce atas usaha menjayakan kedua-dua penjana SMMEs e-commerce campaign serta Penjana Shop Malaysia Online. Terima kasih juga kerana melatih dan memberi bimbingan kepada penjual dan PMKS tempatan. Dalam masa yang singkat, lebih 1.2 bilion ringgit penjualan atas talian telah berjaya diperolehi daripada kedua-dua inisiatif ini. Saudara dan saudari yang dihormati, pada 23 September 2020 yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan kerangka inisiatif tambahan khas Kita Prihatin yang bernilai 10 bilion ringgit. Pakej Kita Prihatin memberi penekanan terhadap 3 inisiatif bantuan langsung yang memanfaatkan rakyat dan perniagaan, iaitu Bantuan Prihatin Nasional 2.0 yang bernilai 7 bilion ringgit, Program Subsidi Upah 2.0 bernilai 2.4 bilion ringgit dan pembukaan semula geran khas prihatin bernilai 600 juta ringgit. Antara perkembangan terkini adalah bagi BPN 2.0. Kerajaan telah memulakan proses penyaluran bantuan lebih awal daripada dijadualkan. Bayaran BPN 2.0 fasa pertama pada mulanya dijangka bermula pada 26 Oktober, namun telah mula disalurkan sejak 19 Oktober lalu. Ini adalah hasil usaha pegawai-pegawai Kementerian Kewangan, lembaga hasil dalam negeri dan juga institusi kewangan yang memastikan sistem pembayaran tersedia dengan segera. Setakat 26 Oktober, sejumlah 3.6 bilion ringgit telah berjaya disalurkan kepada lebih 7.32 juta penerima. Ini merangkumi 6.27 juta penerima daripada kategori B40 dan 1.05 juta penerima daripada kategori M40. Secara keseluruhannya, BPN 2.0 dijangka akan meringankan beban 7.5 juta penerima bujang dan isi rumah B40 serta 3.1 juta penerima M40, menjadikan keseluruhannya 10.6 juta penerima yang boleh memanfaatkan bantuan ini. InsyaAllah, penyaluran bayaran akan selesai menjelang hujung bulan ini. Bagi penerima BPN 2.0 yang tidak mempunyai akaun bank, mereka boleh membuat penunaian di cawangan Bank Simpanan Nasional mulai 26 Oktober 2020. Manakala terdapat juga lebih kurang 6,000 penerima yang didapati gagal kredit melibatkan 2.71 juta ringgit. Mereka boleh membuat penunaian bantuan BPN 2.0 mulai minggu kedua November 2020. Memandangkan terdapat beberapa negeri yang sedang dalam tempoh PKPB, pihak BSN akan mengeluarkan panduan SOP dari semasa ke semasa bagi menjaga kesihatan dan keselamatan penerima. Kerajaan juga ingin mengingatkan bahawa tempoh permohonan baharu BPN 2.0 masih dibuka sehingga 15 November 2020. Bagi mereka yang diluluskan, bayaran akan dibuat secara sekaligus pada bulan Januari 2021. Saya juga ingin memberi peringatan bahawa permohonan GKP akan tutup pada 31 Oktober 2020. Permohonan adalah terbuka buat semua PKS Mikro yang berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri, pihak berkuasa tempatan atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebelum atau pada 31 Ogos 2020 dan belum pernah menerima GKP. PKS Mikro yang layak bakal menerima bantuan one-off berjumlah RM3,000 untuk membantu mereka dalam tempoh yang sukar ini. Bayaran disasarkan akan dibuat mulai 25 November 2020. Kepada semua PKS Mikro yang layak, segeralah membuat permohonan GKP ini
sebelum berakhirnya tempoh permohonan pada hujung bulan ini. Saudara dan saudari yang dihormati, baru-baru ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengingatkan semua untuk memberhentikan segala politiking yang telah mengganggu kestabilan negara. Sebagai ahli jemaah menteri, saya menjunjung kasih di atas titah Seri Paduka Baginda Tuanku serta kepercayaan yang diberikan kepada kerajaan, terutamanya dalam usaha memerangi penularan COVID-19. Seri Paduka Baginda Tuanku juga telah menegaskan bahawa Belanjawan Negara 2021 yang akan dibentangkan di sidang Parlimen adalah amat penting kepada rakyat bagi menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Sehubungan itu, saya ingin berkongsi bahawa saya dan warga Kementerian Kewangan sedang berusaha dengan penuh komitmen dan dedikasi untuk menyediakan Belanjawan 2021 yang komprehensif dan tertumpu kepada kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. InsyaAllah, Belanjawan 2021 akan meneruskan momentum pemulihan ekonomi yang telah digerakkan sejak bulan Mei yang lalu serta menerusi ke semua pakej rangsangan ekonomi iaitu Prihatin, Prihatin PKS tambahan, Penjana dan Kita Prihatin. Saya yakin Belanjawan 2021 tidak akan dipolitikkan dan mendapat sokongan jitu daripada ahli-ahli yang berhormat demi kemakmuran bersama. InsyaAllah, moga unjuran pemulihan ekonomi dapat dicapai menjelang tahun depan. Marilah kita bersama-sama berganding bahu demi negara Malaysia yang tercinta. Dengan itu, saya akhiri lampuran laksana ke-27 ini dengan dua rangkap pantun. Mendung di langit, hujan menitik. Berdentum guruhnya di hujung muara. Cabaran pandemik bergelut politik. Berat padahnya menggugat negara. Kencang angin gulora pun hebat. Bijaklah nahoda mengawal bahtera. Kerajaan prihatin membantu rakyat. Bangkitlah bersama membina negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And stay safe.